Assalamualaikum, bersama-sama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita Pagi Sabah edisi Senin 12 April 2021. Sebanyak 127 kes positif baru COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif 55,797 kes. Satu kes kematian direkodkan di Lahadatu. Sementara itu, seramai 77 pesakit sembuh dan 737 pesakit sedang menerima rawatan. Dua kes baru semalam direkodkan daripada dua kluster baru iaitu kluster Meruntum di Putatan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes indeks merupakan ketua anak negeri yang dikesan positif hasil saringan bergejala di klinik swasta. Berdasarkan penelitian pergerakan, kes indeks telah menghadiri Majlis Akikah di Kampung Meruntum Fasa 3 dan kursus di Majlis Daerah Putatan. Daripada 71 kontak rapat yang disaring, 8 disahkan positif dan 62 masih menunggu keputusan. Sementara itu, sehingga semalam sebanyak 398,150 bilangan pendaftaran penerima vaksin di negeri ini. Datuk Masidi juga memaklumkan kerajaan negeri menggalakkan pelaksanaan bekerja dari rumah bagi penjawat awam dan swasta di kawasan terlibat PKPD dan PKP. Orang ramai juga diminta terus mematuhi SOP dan mengurangkan kehadiran ke kawasan tumpuan awam bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, 8 lokaliti di Tawau dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini hingga 25 April susulan penularan jangkitan COVID-19 dengan kadar keboleh jangkitan tinggi di daerah itu yang menjadikan jumlah keseluruhan 13 lokaliti dikenakan PKPD di Tawau. 8 lokaliti yang terlibat ialah Taman Seri Bukit Tawau, Taman Cahaya, Jalan Tengku Osman, Kuartus Bomba Tawau, Bandar Seri Indah, Jalan Mesra, Kampung Titingan dan Taman Golden Hill. Datuk Masidi berkata pelaksanaan PKPD untuk memastikan pergerakan penduduk di lokaliti terbabit dapat dikawal bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 ke komuniti luar. Sehingga kini secara kumulatif sebanyak 76 kes positif COVID-19 dan 220 kontak rapat telah dikesan dalam 8 lokaliti tersebut. Sementara itu, tinjauan kru RTM di PKPD Kampung Muhibah Raya yang bermula semalam mendapati anggota keselamatan giat memasang kawat berduri di tempat-tempat strategik bagi memastikan penduduk kampung terlibat tidak keluar masuk sepanjang pelaksanaan PKPD. Sebanyak 1,708 bantuan bakul makanan diagihkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan kepada golongan B40 di 3 kawasan daerah itu yang dikenakan PKPD mulai 10 hingga 23 April ini yang melibatkan Taman Permata Sandakan, Taman Seri Labuk dan Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Faridah Kiau berkata daripada jumlah itu 1,440 diagihkan di Taman Permata, 178 di Taman Seri Labuk dan selebihnya di kawasan perumahan ILP Sandakan. Kita kena pastikan bahawa semua agihan bakul makanan disediakan dan diagihkan sepenuhnya pada hari ini. Mana-mana yang terkesan daripada susulan daripada di PKPD kan memang kita akan agihkan kepada kesemua ketua isi rumah. Farida ditemui media selepas mengagihkan bantuan bakul makanan kepada komuniti di Taman Permata Sandakan. Ketiga-tiga kawasan berkenaan dikenakan PKPD susulan berlaku penularan jangkitan COVID-19 dengan kadar keboleh jangkitan tinggi. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Membakut harus menjadi mata dan telinga kerajaan dalam menyampaikan dasar dan program kerajaan. Sebagai pemimpin masyarakat, mereka juga perlu ikhlas melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat dan kerajaan. Adun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif juga meminta semua JPKK dan JKDB di Membakut sentiasa bekerjasama dalam usaha membangunkan kampung masing-masing selain menjadi wadah perpaduan masyarakat di kawasan masing-masing. Saya meminta mereka untuk hadir sebagai pimpinan yang akan menyampaikan hasrat rakyat di kawasan masing-masing dan atas tiket pimpinan JRS. Jadi mereka ini adalah wakil kepada kerajaan JRS dan hendaklah bersatu hati kerana mereka saya pilih daripada kalangan pelbagai parti dalam JRS.
Datuk Arifin yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas ditemui pemberita RTM sempena Majlis Ramah Mesra bersama JPKK dan Jawatankuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB di Membakut. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan replika cek geran tahunan berjumlah RM7,000 kepada 36 JPKK dan JKDB. 2 buah van jenazah bernilai RM350,000 disumbangkan Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awah dengan kerjasama pelbagai pihak kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di daerah Pitas. Turut disampaikan sumbangan berbuka puasa, tabung surau, masjid dan gereja serta tabung PIBG sekolah kawasan Pitas. Penyerahan kesemua sumbangan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sempena Majlis Pecatana Jalan Salimpodon Mantus di Pitas. Ketika ditemui media, Datuk Rudi berkata, sumbangan berkenaan membuktikan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah prihatin dengan permasalahan dan keperluan rakyat. Ini keperluan masyarakat. Kita cuba cari 2 van jenazah yang memakan belanja RM350,000 dua-dua sekali. Di mana satu untuk jenazah Muslim dan satu untuk orang Kristian. Karena pada saya sebagai wakil rakyat, saya kena adil. Bukan melihat kepada satu agama saja, kita kena lihat kepada 2 agama ini. Sementara itu, penerima sumbangan amat bersyukur dengan bantuan tersebut. Dengan adanya van ini, dianya akan meringankan beban netizen atau rakyat Pitas yang berhadapan dengan masalah penghantaran balik jenazah di kampung-kampung. Ini merupakan satu usaha yang sangat baik dan saya mewakili Jabatan Agama iaitu Jahins daerah Pitas dan juga seluruh penduduk Muslim daerah Pitas. Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia APPGM selesai melaksanakan kerja lapangan berkaitan matlamat pembangunan lestari SDG di kawasan Parlimen Libaran selama 3 hari yang berakhir semalam. Usaha itu bagi mendapatkan isu-isu setempat di kawasan berkenaan secara menyeluruh sekaligus mengenal pasti sama ada isu-isu itu dapat diselesaikan dalam jangka masa pendek dan panjang. Ketua Penyelidik APPGM SDG Dr. Jain Yassin berkata Parlimen Libaran adalah salah satu daripada 3 kawasan parlimen di negeri ini yang terpilih dalam program berkenaan selain Tawau dan Kota Belud. Menurutnya, terdapat beberapa isu dikenal pasti bagi Parlimen Libaran, antaranya tiada bekalan air bersih di Kampung Pulau Nunuyan, isu kemiskinan tiada sumber pendapatan tetap disebabkan kebergantungan dengan aktiviti nelayan, pengangguran kalangan belia, keselamatan serta ketidaksaksamaan belia dan wanita. Selepas ini, program seterusnya adalah penilaian isu tersebut dan pemilihan apakah projek solusi ataupun penyelesaian yang terbaik kepada untuk Parlimen Libaran. Dan peringkat yang seterusnya lagi adalah proses untuk memastikan isu ini dapat didokumenkan dan boleh dijadikan dasar dan juga pengukur aras kepada penyediaan bajet 2022. Beliau ditemui RTM dalam program kerja lapangan dialog bersama penduduk Kampung Pulau Nunuyan di Sandakan. Hadir sama Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris. Sementara itu, Datuk Zakaria berharap isu yang telah dikenal pasti diberi keutamaan untuk tindakan seterusnya demi kepentingan rakyat Libaran. Sebelum ini pun saya beberapa kali sidang parlimen, saya bawa masalah ini ke parlimen supaya masyarakat di sini dapat kita bantu untuk mendapatkan air bersih. Walaupun ini pulau, tetapi kita nampak potensi dia. Boleh kita bawa air kemari melalui daripada tanah besar. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Sabah, agih lebih 30,000 bantuan bakul makanan di seluruh Sabah bermula Mac tahun lalu, melibatkan anggaran peruntukan lebih RM150,000. Pengarahnya Haji Samin Ongki berkata ia bertujuan membantu golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Agihan dilaksana menerusi pelbagai program anjuran Yadim Sabah, antaranya program Ziarah Prihatin, program Ziarah Kasih Yadim dan Yadim Peduli serta program Musaadah COVID-19. Data setiap ketua isi rumah KIR yang layak menerima bantuan bakul makanan diperolehi daripada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung dan pemimpin masyarakat setiap kawasan. Kalau di tempat lain selalunya kita pilih asnaf lah. Di sini walaupun bukan asnaf, kita tahu mereka sangat terkesan dengan COVID dan tempat ini pun setahun juga
aktiviti pelancongan tidak dapat dilaksanakan. Jadi mereka yang bekerja dalam industri pelancongan memang terjejas. Haji Samin bercakap kepada RTM selepas mengagihkan bantuan bakul makanan kepada 100 KIR dalam program ziarah prihatin di Pulau Mantanani, Kota Blud. Penyerahan bakul makanan disempurnakan Panglima Division Kelima Infanteri Major Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid. Badan Korporat dan Bukan Kerajaan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Sibuga diajak melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR membantu penduduk di kawasan itu. Ia termasuk menyalurkan bantuan kepada penduduk kampung yang hilang punca pendapatan sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac tahun lalu. Pegawai Pembangunan Masyarakat PPM Dun Sungai Sibuga, Ibrahim Nasib berkata, ia sejajar hasrat wakil rakyat di kawasan berkenaan Muhammad Hamsan Awang Supain yang mahu lebih banyak pihak tampil melaksana aktiviti kebajikan. Ibrahim ditemui RTM selepas majlis penyampaian bantuan bakul makanan kepada Jawatankuasa Masjid Nur El Nizam di Kampung Sungai Kayu, Sandakan. Terdahulu, Ibrahim menyertai aktiviti gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Kayu, anjuran Malaysia Airport Sendirian Berhad. Sementara itu, Unit Pegawai Pembangunan Masyarakat Dun Sungai Sibuga memberi fokus menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya selain masalah anjing liar. Tindakan kerajaan membenarkan aktiviti riadah laut dijalankan dengan prosedur operasi standard SOP pada kadar 50% kapasiti memberi kelegaan kepada pengusaha pelancongan di Sabah. Salah sebuah pusat pelancongan di Sepanggar iaitu Mari-Mari Pulau Sepanggar memilih untuk beroperasi hanya setiap Jumaat hingga Ahad sahaja terhad kepada 30 pengunjung dalam sehari. Pengurus pusat pelancongan berkenaan Jessica Maiba ketika ditemui RTM berkata berbanding sebelum pandemik pihaknya kini hanya menawarkan 3 aktiviti riadah laut. Buat masa sekarang nih, aktiviti yang kami jalankan cuma ada diving dengan sea walking sahaja. Dan aktiviti-aktiviti yang lain seperti parasailing, banana boat dengan jet ski dan kayak tuh masih belum dibuka lah sebab masih SOP masih belum keluar lagi. Pusat pelancongan ini juga masih meneruskan aktiviti menanam tukun tiruan dan terumbu karang serta kerja-kerja pembersihan dasar laut. Jessica turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan yang menawarkan pelbagai bantuan pakej rangsangan ekonomi demi kelangsungan industri pelancongan walaupun terpaksa beroperasi dengan kekuatan 10 kaki tangan sahaja. Sekian paparan dari Sabah. Pastikan mendaftar program imunisasi COVID-19 bersama kekang penularan pandemik. Salam hormat.